Mitra. Selamat datang ke webinar Siri 5 2021. Webinar ini adalah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bersama-sama dengan Persatuan Franchise Malaysia. Jadi webinar pada hari ini kita membawakan topik yang amat istimewa sekali ya, dan dalam kesempatan ini saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat datang menyertai webinar ini. Tak kira siapa sahaja yang bersama-sama dengan kita untuk sesi Zoom ataupun yang live di FB sekarang, franchisor, franchisee, usahawan, bakal-bakal usahawan atau sesiapa sahaja yang boleh mendapat manfaat daripada webinar kita pada petang ini ya. So untuk webinar siri kelima pada petang ini, kita membawakan satu topik yang amat menarik sekali ya. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ingin melihat pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik ya. Jadi untuk petang ini kita membawakan topik franchise mikro dan franchise mampu milik, reality atau persepsi ya. Satu topik yang amat menarik sekali, dan bersama-sama dengan saya untuk webinar kita pada petang ini adalah penceramah-penceramah yang sangat berpengalaman dan akan berkongsi pengetahuan dalam pelbagai perspektif ya. Jadi sebelum kita bermula pada petang ini, saya tak sabar ni sebenarnya nak memperkenalkan dengan lebih lanjut lagi siapakah penceramah-penceramah yang akan mengupas, membincangkan isu franchise mikro dan mampu milik dengan lebih terperinci ya. Jadi di sebelah kiri saya ini, saya perkenalkan Nur Amalina binti Ibrahim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Franchise dan Jualan Langsung KPDN HEP ya. Jadi Puan Nur Amalina memiliki ijazah dalam bidang kejuruteraan dan master dalam pembangunan antarabangsa. Beliau juga memiliki diploma pentadbiran awam dari Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Dengan latar belakang pendidikan yang sangat pelbagai, Amalina telah memegang jawatan di pelbagai badan kerajaan dan kementerian selama 16 tahun yang lalu. Seperti Jabatan Perdana Menteri sekitar 10 tahun, Kementerian Pembangunan Luar Bandar selama 3 tahun dan sebelumnya sebenarnya menjalankan tugas di bahagian pembangunan franchise dan jualan langsung KPDN HEP. Apa khabar Puan Amalina? Khabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi seterusnya saya perkenalkan di sebelah kiri juga, sebelah Puan Amalina, tidak lain dan tidak bukan ya, Encik Derek Yeo, Ketua Pegawai Pembangunan Kopitiam Asia Pasifik Sdn Bhd dan juga merupakan naib chairman ya, naib pengurusi ya, naib pengurusi Persatuan Franchise Malaysia ya. Derek Yeo adalah Ketua Pegawai Pembangunan yang menempatkan jenama FMB tempatan dan antarabangsa seperti The Old Town White Coffee. Beliau telah aktif dalam bidang pembangunan perniagaan franchise semenjak 10 tahun yang lalu dan juga merupakan naib pengurusi Persatuan Franchise Malaysia. Beliau sering menjadi penyumbang dalam industri franchise Malaysia untuk bidang latihan dan seminar yang dianjurkan oleh MFA. Selain itu, beliau juga pengurusi Pameran Franchise Malaysia, FIM. Derek juga telah dilantik sebagai pengurusi Nexus Productivity of Retail and Food Beverages di bawah Lembaga Productivity Malaysia. Derek Yeo juga berpengalaman dalam mengembangkan industri franchise ke peringkat antarabangsa, termasuklah ke beberapa negara seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Oman, Jepun, Qatar, Brunei, China dan juga Kuwait. So selamat datang Encik Derek. Bagus ya? Thank you. Alright. Seterusnya kita bersama dengan Encik Muhammad Tajuddin, pengasas bersama QSC Group Sdn Bhd. Muhammad Tajuddin merupakan pengasas bersama QC Group Sdn Bhd, iaitu jenama House of Mind Excellence Home ya. Di mana tujuan utama adalah untuk membantu para pelajar yang mempunyai kesukaran menyelesaikan masalah di dalam pelajaran matematik. Muhammad Tajuddin terlibat dengan penerbitan dan penulisan buku digital
bagi membantu pelajar yang mempunyai kesukaran di dalam mata pelajaran matematik. Beliau juga merupakan guru bimbingan dan kaunseling di SABK Ma'had Al-Imam Al-Ash-Syafi'i, Ipoh, ya. Ipoh Perak semenjak Ogos 2021. Beliau pernah menerima anugerah pingat emas di peringkat kebangsaan pada tahun 2019 bagi kategori sistem maklumat yang dianjurkan oleh bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang all the way daripada Ipoh ke, Cik Muhammad Tajuddin? Ya, Prof. Okay, welcome ya. Terima kasih. Ya, last but not least, kita ada Lindy Ma, franchisee Global Arts, ya. Lindy Ma berkelulusan dari Universiti Utara Malaysia dalam ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam. Lindy Ma adalah pengurus di Bangi Golf selama 20 tahun. Latar belakang yang kuat dalam pembelajaran, pengembangan dan menguruskan pasukan korporat menjadikan beliau sangat sesuai di banyak jabatan seperti golf, jabatan PR, jabatan hartanah dan F&B untuk memimpin pasukan sebelum menghabiskan kerjaya dan sekarang menjadi franchisee kepada Global Arts. Lindy telah dianugerahkan sebagai pemenang anugerah bagi kategori franchisee harapan terbaik walaupun semasa itu baru sahaja menyertai Global Arts, ya. Ini menunjukkan bahawa beliau mengutamakan objektif untuk menjadi franchisee Global Arts dan ingin terus maju. Lindy juga dikenali sebagai seorang yang rajin belajar dan tidak pernah melepaskan sesuatu yang telah dimulakan. Very persistent, ya. Welcome, Lindy. Terima kasih, Prof. Okey, jadi kita telah pun melihat siapakah penceramah yang akan bersama-sama dengan kita pada petang ini untuk berkongsi dan mengupas dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan franchise mikro dan mampu milik. Jadi saya ingat kita mulakan dengan Puan Amalina dahulu, ya Puan. Jadi boleh Puan Amalina kupas, ya, mungkin di luar sana ramai yang sebenarnya tidak tahu apakah franchise mikro. Apakah franchise mampu milik? Malahan mungkin ada lagi yang tidak faham apakah perniagaan franchise. Jadi boleh Puan kupas apakah sebenarnya franchise mikro tersebut? Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, franchise mikro ni dan franchise mampu milik adalah term yang telah didefine oleh Kementerian Kapitan dan HCP sendiri. So di bawah kepimpinan Datuk Seri Alex dan juga Datuk Seri KSU Kementerian, kita telah memberi perhatian kepada pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik. In fact, di bawah bajet 2021, kita telah mendapat peruntukan sebanyak 6 juta khusus untuk develop franchise mikro dan franchise mampu milik. Apa yang kita takrifkan sebagai franchise mikro? So franchise mikro adalah package franchise yang berharga RM50,000 dan ke bawah. Manakala package mampu milik adalah package franchise yang berharga RM100,000 dan ke bawah. So package-package ini ditawarkan oleh franchisor-franchisor di Malaysia, franchisor tempatan kepada potential franchisee. Okay? Apa yang menyebabkan harga tu sama ada RM50,000 ataupun RM100,000? Biasanya dia ada 9 perkara yang termasuk dalam harga package tersebut, tapi 9 perkara ini tidak terhad kepada 9 perkara tersebut lah. Dia akan berdasarkan apa perjanjian di antara franchisor dan franchisee. So antara 9 perkara tersebut adalah fee franchise, kos penubuhan syarikat, sistem pos, peralatan pejabat, kos pengurusan dan sebagainya lah. So itu sahaja Prof daripada saya. Jadi okey, jadi maknanya kalau kita nak tahu bahawa apakah franchise mikro dan mampu milik ini, kita boleh lihat dari segi kos permulaan, ya, perniagaan itu di bawah RM50,000 dan juga di bawah RM100,000 untuk franchise mampu milik, ya. Jadi ini adalah kriteria yang paling jelas apabila kita takrifkan berkenaan franchise mikro dan mampu milik. Dan juga kita lihat di dalam package RM50,000 dengan RM100,000 tu, dia ada fee yang tertentu inklusif, ya, dalam franchise mampu milik itu, ya. Jadi itu satu penerangan yang jelas, ya, daripada Puan Amalina. Jadi kalau kita bercakap tentang franchise mikro dan mampu milik ini tadi, dan kita tahu bahawa dalam bajet 2020 diletakkan pembangunan, ya, untuk membangunkan lagi usahawan-usahawan franchise,
terutama yang mampu milik dan franchise mikro. Jadi apakah polisi ataupun peranan ya pihak kementerian ya dalam usaha untuk meningkatkan lagi atau menambahkan lagi usahawan-usahawan franchise mikro dan franchise mampu milik? Okay, kita buat polisi ni disebabkan kita tahu tahun 2020 adalah tahun pandemik. Manakala tahun 2021 sepatutnya menjadi tahun untuk kita recovery. Okey. Semasa tahun pandemik kita lihat memang kebanyakan golongan M40 telah hilang pekerjaan. Golongan M40 ni kebanyakannya memang berada di sektor swasta jugalah, kan? So tujuan program ni adalah untuk menyediakan pekerjaan kepada rakyat. Tapi yang paling utama dia mencipta pekerjaan. Sebab kita tahu workforce especially dalam sektor awam dah saturated. So program ni sepatutnya bertujuan untuk mencipta pekerjaan. Dan selain daripada kita menyediakan peluang pekerjaan lah, terutama kepada golongan yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Selain pada itu juga kita punya objektif adalah untuk memastikan industri franchise tetap boleh berkembang walaupun melalui dengan package-package yang kecil dan lebih agile lah. Franchise mikro dan mampu milik kita lihat dia lebih agile sebab dia lebih dia less material, less equipment dan sebagainya. So dia less intensif lah berbanding dengan yang full flash punya. So sebab itulah kita memberi perhatian khusus kepada pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik di bawah bajet 2021. Itu sahaja, Prof. Okey, terima kasih. Jadi maknanya tadi polisi pihak kerajaan untuk memperkenalkan franchise mikro dan mampu milik ini kerana memandangkan dalam keadaan pandemik ya, jadi ramai yang kehilangan pekerjaan dan memandangkan modal 50,000 ke bawah dan within 100,000, maknanya ia boleh disertai dan disasarkan kepada target sasaran seperti remaja, wanita, golongan B40 ya dan sebagainya. Jadi ini bertepatan lah ya. Ya, Prof, if I may add on, sebab kita sedia maklum franchise ni dia ada persepsi bahawa franchise ni adalah bisnes kayangan, kan? Cuma orang-orang yang T20 sahaja ke yang boleh join industri franchise. Sebab kita biasanya franchise ni akan dikaitkan dengan jenama-jenama yang very famous lah seperti McDonald, KFC dah. Dan cost package tu memang berjuta lah, kan. So tak ramai rakyat yang tahu sebenarnya franchise ni ada juga yang mampu disertai oleh rakyat biasa seperti saya dan tuan-puan-puan dengan kos permulaan dalam 50,000 dan 100,000 ke bawah, kan. So sebenarnya tujuan program ni juga adalah pemudah cara untuk rakyat masuk ke dalam industri franchise, kan. Sebab industri franchise kita tahu adalah satu industri yang di mana kita termkan dia sebagai risiko yang lebih rendah lah berbanding dengan start business sendiri from scratch. Okay. Okey, jadinya ini adalah satu platform yang terbaik di mana kita semua sedia maklum bahawa perniagaan franchise itu mempunyai branding yang kuat, terbukti keberkesanan ataupun penerimaan di pasaran. Jadi ini membolehkan golongan yang kurang berkemampuan ya ataupun industri kecil dan sederhana untuk memiliki perniagaan yang telah pun berjenama dan terbukti keberkesanan ya. Jadi kita telah dengar berkaitan dengan apakah itu ya kriteria utama yang kita katakan apakah perniagaan franchise mikro dan mampu milik dan kenapa ya polisi kerajaan memperkenalkan. Jadi kalau saya teruskan kepada Encik Derek ya, apakah peranan Persatuan Franchise Malaysia dalam membantu pihak kerajaan untuk membangunkan lebih ramai usahawan dan menjadikan franchise mikro ini sebagai salah satu yang membantu membangunkan ekonomi negara? Ya, terima kasih Prof. Persatuan Franchise Malaysia ataupun MFA, Malaysia Franchise Association, dalam projek ini merupakan satu urus setia untuk program ini ya. Seperti apa yang dikongsikan dengan oleh Puan Amalina tadi, pihak MFA menjadi urus setia untuk menguruskan permohonan ataupun saringan daripada permohonan daripada franchisor ataupun franchisee yang ingin mengambil bahagian dalam program ini. So kami juga menyediakan latihan ataupun awareness program untuk mengembangkan lagi program tersebut. Sebab di Malaysia kita mempunyai ramai franchisor, tapi sebelum ini mereka mungkin mempunyai franchise brand yang memerlukan investment yang tinggi.
ataupun konsep yang besar, tapi sekarang ni dengan demand ataupun untuk membantu kerajaan melaksanakan program tersebut, kita membantu mereka untuk scale down the business dengan konsep yang baru ini supaya lebih ramai yang dapat mendapat manfaat daripada program ini. Yep. Jadi maknanya tadi peranan utama untuk Persatuan Franchise Malaysia adalah untuk memberikan kesedaran, membantu untuk memberikan juga latihan berkaitan dengan franchise mikro dan mampu milik ini sebagai satu pelengkap ekosistem dalam industri franchise kita Ya, betul. Okey. Jadi seterusnya kita bersama dengan Encik Muhammad Tajuddin, pengasas bersama QC Group di bawah jenama House of Mind Excellence. Jadi ramai yang nak tahu ni sebenarnya apakah model perniagaan dan boleh ceritakan sedikit tak, ramai nak tahu ni berkaitan dengan jenama House of Mind Excellence ataupun HOME. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertamanya sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak minta penonton-penonton yang ada depan komputer ataupun dekat tangan ada handphone, buka terus website. Dekat situ ada detail. Mudah aja websitenya. home.edu.my. Home tu eja macam mana? H-O-M-E. Macam kita eja rumah tu lah. House of H-O-M-E. Home.edu.my. Okay? Baik. Jadi kat situ nanti akan ada maklumat-maklumat yang berkaitan dengan apa yang saya nak ceritakan ni lah. Okay? Dan ini adalah jenama servis kami, produk kami di bawah syarikat QC Group. Mana QC Group sedang berhad tu syarikat. Jadi servis dia, produknya adalah HOME, Maths Therapy Center. Okay, Maths tu matematik, bukan M-A-D-E. Takut orang ingat home math, buatan rumah. Okay, bukan Maths tu adalah matematik, M-A-T-H. Baik. Jadi bila kita tengok nama tu pun, HOME Maths Therapy Center. Therapy Center, okay? Matematik tapi ada terapi. Apa ceritanya tu? Adakah pusat tuition? Ada setengah orang ingat, ni pusat tuition kot. Cerita dia, kami didaftarkan atas Pusat Perkembangan Minda. Jadi apa beza Pusat Perkembangan Minda dengan pusat tuition? Okay, kita kena faham, kena jelas macam ni. Bila sebut tuition, apa yang mereka buat adalah prepare untuk pelajar-pelajar bersedia dengan exam. That's why kalau kita hantar anak kita ke pusat tuition, apa cikgu akan buat adalah latih to be. Lepas buat latihan tu kita bincang. Itu adalah konsep tuition. Tapi di Pusat Perkembangan Minda ni, kami ada modul sendiri. Kami kena R&D, kami kena bangunkan modul. Modul untuk apa? Sesuai dengan jenama kami, Pusat Terapi Matematik, untuk merawat masalah matematik. Apa masalah matematik tu? Masalah matematik banyaklah. Dan antaranya adalah yang paling besar adalah math anxiety, kebimbangan, ketakutan dengan matematik. Jadi ramai korang yang ada masalah tu. Ya, jawapannya memang ramai. Okay, kalau tanya saya berapa persen, saya berani kata dalam kalangan kita ni, pelajar-pelajar kita, anak-anak kita dekat sekolah tu 90% berhadapan dengan isu ini. Sebab apa saya kata macam tu? Very simple. Kita semua bersekolah. Dekat sekolah, kalau katakan sekolah yang besar, sekolah harian, kita cerita sekolah harian, katakan ada 10 kelas. Biasanya pelajar yang betul excel dalam maths ni, kelas yang pertama tu je. Yang lain suam-suam kuku. Okey-okey je lah. Kalau kelas belakang tak cerita lah. Okey, jadi mereka-mereka inilah target market kami. Jadi apa pendekatan yang kami guna pakai? Adakah merawat masalah matematik dengan matematik? Okey, cerita dia kalau hanya sekadar matematik merawat masalah matematik, matlamat tu tak betul-betul tercapai. That's why apa yang kita buat dalam HOME adalah kita gabungkan ilmu matematik dengan ilmu psikologi counselling. Dan saya sendiri sebagai as a counsellor berdaftar, saya implementkanlah bagaimana kita nak merawat masalah math anxiety. Dan untuk makluman, kajiannya juga kalau nak bercerita secara ilmiah, master saya memang saya bangunkan modul dalam modul counselling untuk merawat masalah kebimbangan dalam matematik. Itu orang kata kalau cari dekat Malaysia ni, saya yakin inilah satu-satunya thesis yang menceritakan benda tu. Dia cross. Boleh buat PhD lah bidang insyaAllah on the way. Okay. Dia bidang counselling, tetapi rawat masalah apa? Masalah matematik. Sebab saya yakin dengan counselling kita boleh bukan hanya sekadar merawat masalah emosi, stres, duduk cerita tentang stres, bukan sekadar itu. Sebab akademik juga orang kata punca masalah dalam akademik kerana stres, kerana takut, kerana bimbang. That's why apa yang kami buat research, tengok betul-betul masalah bila pelajar nak masuk tempat kami ni, kami diagnose kuncinya kat mana? Adakah masalahnya pada basic? Adakah masalahnya pada emosi?
adakah masalahnya pada isu-isu psikologi. So bila kita tengok balik dalam kajian saya menunjukkan ianya berkaitan antara satu sama lain. Maksudnya masalah matematik berpunca daripada psikologi, psikologi juga membawa kesan kepada masalah matematik. Penguasaan. So benda tu kena gabungkan. Dia tak boleh berpisah. Jadi apa yang kami buat adalah merawat masalah dalam matematik. Bermula daripada umur berapa? Daripada 4 tahun sehinggalah 17 tahun boleh hantar. Namun nak masuk tu nak tak nak kena diagnose dulu. Kena check dulu apa penyakit dia ni. Bila kita dah check, dia dah tahu, barulah kita buat plan rawatannya. Apa yang kita perlu buat untuk membantu anak berkenaan. Maksudnya sekolah rendah ada prosesnya, sekolah menengah ada prosesnya. Jadi berlainan sekali business modelnya itu ya, tapi lebih masih kepada sektor education ya. Education. Okey, tadi Cik Tajuddin ada maklumkan tentang modul. Jadi kalau contohnya yang berusia 4 tahun and then seterusnya hingga ke 11 tahun. Jadi modul itu adalah untuk pembelajaran dia sebab ini merupakan macam satu rawatan. Jadi modul itu adalah setahun, 2 tahun atau bagaimana untuk yang berminat ni? Okey, baik. Cerita dia macam ni. Apa yang kami buat di home adalah kita ada 3 level. 3 level. Level yang paling penting adalah kita nak menyelesaikan masalah basic dia. Sebab basic inilah punca kepada anxiety. Basic inilah punca kepada dia tak boleh nak menguasai silibus yang ada dalam matematik. Lagi-lagi zaman sekarang ni. Kalau kita tengok dengan silibus yang terbaru, ramai ibu bapa kata seram. Ibu bapa sendiri pun tak berani nak mengajar anak dah. Jadi punca kat mana? Puncanya basic. Sebab tu apa yang kami buat, kami tengok keperluan yang ada. Kalau 4 hingga 6 tahun sebelum masuk tahun 1, apa yang diperlukan. Kami bangunkan modul supaya anak-anak ni bersedia. Sebab untuk makluman orang-puan, tahun 1 sekarang bukan macam tahun 1 zaman kita. Tahun 1 sekarang ni macam tahun 3 zaman kita. Anak-anak masuk je, seolah-olah anak-anak dah pandai dah penambahan, sifir, pembahagian. Jadi maknanya dalam modul tu selain daripada untuk diagnose di mana tahap dia, di manakah anxiety dia, termasuklah juga pembelajaran lah. Maksudnya silibus yang berkaitan dengan maths ya. Ya, sebab kita nak sediakan supaya bila selesai orang kata masalah-masalah asas ni, maknanya ketakutan dia dah tak ada, dia dah rasa seronok belajar matematik, barulah dia boleh fokus kepada silibus. Jadi kalau contohnya kalau yang masuk kalau 4 tahun, jadi dia akan habis dalam, boleh join sampai 11 tahun. Sampai 17 tahun. Oh, 17 tahun. Okey. Jadi saya difahamkan yang QC Group ni jenama House of Mind Excellence. Ya. 3 tahun sebagai franchisor. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun sebagai franchisor. Jadi untuk perniagaan franchise ya, apakah yang difranchisekan tu? Boleh ceritakan sedikit berkaitan dengan package franchise dan terutama sekali as we are talking about franchise mikro and mampu milik kan? Apakah package sekiranya yang berminat di luar sana untuk menjadi franchisee? Jadi apakah package yang boleh yang ditawarkan tu? Baik, terima kasih. Tentang package ni kan, saya kena jelaskan pada penonton kita supaya faham. Package ni bukan senang-senang nak dapat. Dan bukan senang-senang kami boleh ubah. Memang tak boleh ubah. Bila kita dah dapat kelulusan yang itulah kita kena guna pakai. Dan kalau nak buat package lain, kena ada prosesnya dan kena dapat kelulusan KPDNCP dulu. Sebab itu untuk masa ini yang kami dah diluluskan hanya satu, iaitu affordable, mampu milik. Yang micro yang tu apa on the tu way. Sekali lagi? Yang mampu milik, iaitu 85,500. Sebab kalau kita tengok Puan Amalina punya slide tadi, kita nampak ada dua, satu micro, satu mampu milik. Yang micro tu 50,000 ke bawah, dan satu lagi tu mampu milik tu affordable tu adalah 100,000 ke bawah. So yang ada pada kami sekarang ni adalah 85,500. Jadi bawah mampu milik ya? Mampu milik. Dan on the way, atas orang kata perbincangan kami dengan pihak KPDNCP, mereka minta kalau boleh kami cuba buat package bawah 50,000. Maknanya untuk orang kata lebih ramai lagi usahawan boleh buka lah. Dan insyaAllah benda tu dalam proses. Tunggulah mungkin tahun depan baru diluluskan sebab proses lama. Kami kena tunjuk bukti terlebih dahulu. Ini yang bagus. Saya nak cerita ini bagusnya business franchise yang mana bila diluluskan package berkenaan, maknanya franchisee selamat. Sebab apa? Nak boleh ke lulus tu, pihak KPDNCP akan tengok segala benda. Antaranya bisnes tu betul tak, dengan modal ini boleh hidup ke tak, boleh survive ke tak, boleh berkembang ke tak. Maknanya kalau dah boleh menunjukkan, kami sebagai franchisor boleh tunjukkan memang boleh berkembang, memang boleh hidup, barulah mereka boleh luluskan. Kalau tak boleh buktikan boleh berjaya, mereka tak akan luluskan. Maknanya dah ada tapisan yang ketat daripada kementerian sendiri. That's why bagi saya
bila sebut business franchise jangan takut. Sebab bendanya memang jelas melalui proses yang banyak, bukan suka-suka kita boleh buat, kita punya package sendiri. Jadi betul. Jadi untuk jenama home tadi dah mula nak menawarkan yang package mampu milik 85,000 dan ke bawah. Memang dah ada. Jadi apakah keistimewaannya secara spesifik berkaitan dengan franchisee yang nak memulakan franchise mikro ni tadi tu untuk jenama home? Yang 85. Yes, apakah yang boleh maksudnya bila jadi franchisee terus boleh start what they can expect actually untuk franchise mikro ni? Okey, cerita dia dengan package yang kami sediakan ni, dia tak ada orang kata hidden fee. Very clear. Kalau orang kata dekat website tadi tu ada contact number, boleh contact. Kalau nak tengok 85,500 tu ke mana pergi duitnya tu, saya boleh buat sesi penerangan. Memang kami sentiasa buat pun. Boleh kata setiap bulan kami kumpulkan siapa yang berminat, kami buat penerangan dan very detail. Yang mana orang kata tak ada hanky-panky. Ini bisnes yang kita nak. Tak ada hanky-panky, tak ada hidden cost. Bukan kata 85,500 bila dah setuju nanti up lagi. Ada lagi kena bayar itu, kena bayar ini. Tak. Yang itu memang complete. Complete apa? Complete yang mana tuan-puan orang kata complete setup dari sudut perkakasan dan sebagainya yang Puan Amalian ada tunjuk tadi. 9 perkara tu semua dah complete dalam tu. Tu dia kata memang reality, bukan orang kata fantasi pun. Lu jump start terus Ya. Mana complete kita sediakan, termasuklah juga dengan isu pandemik ni. Ini yang menarik. Dan package tu juga kami sediakan orang kata 4 kelengkapan yang utama untuk menjalankan program pembelajaran secara online. Termasuk dah lengkap, dah nak risau dah. Nanti kena tambah lagi ke nak beli laptop, nak beli komputer, nak beli stylus pen dan sebagainya kan. Ini peralatan penting. So semua tu dah complete. So ini reality lah bukan persepsi. Okey. Terima kasih Encik Tajudin. Sama-sama. Jadi seterusnya kita bersama dengan jenama franchise yang amat terkenal, Global Arts. Kita bersama franchisee Lindima. Jadi tadi kita berkata tentang franchise berkaitan dengan franchise mikro. Jadi boleh ceritakan bagaimana asalnya tadi bekerja dalam pelbagai bidang dan sekarang menjadi seorang franchisee Global Arts yang berjaya. So macam mana boleh terfikir nak jadi franchisee? Macam mana start perniagaan franchise Selamat sejahtera kepada semua. Okey, setelah menceburi bidang pekerjaan selama 20 tahun ni, so dah rasa jemu lah. So bila menghadiri satu majlis malam, terjumpa seorang franchisee. Oh, terjumpa? Terjumpa seorang. So pada malam yang perbincangan malam tu dia menceritakan macam mana men-set up perniagaan dia dan juga macam mana kehidupan dia. So dari situ terasa memang sesuai lah. Buktinya kehidupan seorang franchisee memang lebih selesa daripada bekerja dengan majikan atau kita membuat bisnes sendiri tapi bukan franchisee. So dari situ timbullah ingin niat. Berapa tahun yang lepas tu? Itu sebelumnya setelah 7 tahun lah. 7 tahun lepas. 7 tahun lepas. Sebab saya sudah menjadi franchisee Global selama 6 tahun. Termasuk 2 tahun pandemik ni lah. So yang jumpa tu maksudnya yang mendorong untuk menjadi franchisee memulakan perniagaan sendiri adalah kerana dah bekerja lama dan bekerja sana sini semua dan rasa nak macam self growth lah, improvement dan terjumpa franchisor lah Franchisor tu Global Arts ke? Franchise tu Global Arts. Jadi kan sekarang dah 6 tahun bersama dengan Global Arts sebagai franchisee dan kalau nak lihat 6 tahun yang lepas semasa memilih Global Arts memilih Global Arts dan sekarang kenapa memilih kita ada banyak sektor dalam franchise fruit and beverages, kita ada perkhidmatan, kecantikan dan early childhood education. Kenapa memilih Global Arts? Itu termasuk kepada sebab Lindy memang passion terhadap seni. So dari situ kita ada dua choice lah. Passion saya atau ikut pengalaman saya sebelum bekerja ni sebagai F&B department. Either saya pilih franchisee, passion mengikut kehendak saya passion atau kehendak pengalaman. So saya membuat research, kaji selidik
Dan dapati Global Art ni memang sesuai untuk saya lah, sebab mereka daripada franchisee Global Art ni dia ada bila kita ambil franchisee, kita ada kena tengok 3 pihak. Franchisor, franchisee dan pelajar. So daripada franchisor dia memang ada tubuhkan tiga banyak department untuk membantu franchisee. Seperti yang Encik Tajudin cakap, dia kena tapis semua, kena penyediaan yang cukup mantap untuk kita membina satu bisnes. So daripada franchisor saya nampak mereka ada R&D department, ada marketing department, ada design department, ada modul-modul dia. So memang lengkap lah untuk franchisee. Training pun ada. Seperti yang Encik Tajudin cakap, perlu training kepada kita. Franchisee ni apa pun tak tahu, anggap zero. So kita sebagai zero ni, kita mau zero failure. So zero failure ni kita ikut saja apa yang franchisor hendak. So semua department ni sudah siapkan untuk kita. Kita hanya untuk majukan bisnes ni saja. So Global Art memang sedia banyak benda ni. Daripada pihak student pula, kita kena tengok student. Franchisor ada sediakan mobile app. Banyak mobile app dia. So parents, ibu bapa boleh melihat level anak mereka sampai mana, tahap mereka sampai mana, pendidikan yang diterima tu macam mana, adakah dia maju, tak maju. Dan merchandise yang disediakan untuk franchisor, untuk student-student, supaya student terus berminat. Keep on learning lah. So kita franchisee pun ada business. So merchandise yang disediakan semua ada branding dia. So daripada situ kita nampak semua macam lengkap. satu triangle, memang lengkap. So that's why saya pilih Global Saling Art. melengkap ya. Jadi di sini mempunyai modal tu tidak mencukupi, walaupun minat untuk dan seterusnya minat ya, passionate about arts ya. Tapi yang penting juga untuk melihat kesesuaian ya, dan franchisor yang mantap lah ya, dari segi reputation, bukan setakat hanya reputation, tetapi juga berkaitan dengan support yang disediakan dan the completeness of the ecosystem franchisor itu sendiri ya. Dan juga tadi mention about just ikut saja. Maksudnya compliance tu pun sangat penting ya, sebab apa yang disediakan oleh franchisor tu dah terbaik dan mereka telah melaluinya dan proven successful ya. Okey, so terbaik. Okey, so seterusnya Puan Nur Amalina. Now kalau kita berkata kita dah start inisiatif franchise mikro dengan mampu milik ni hampir sudah lama lah, maksudnya kita mulakan bajet ya. Jadi sebenarnya dah berapa banyak sebenarnya kewujudan franchise mampu milik ataupun mikro ini, dan macam mana pula dengan kos kalau yang ada buat masa ini ya. Okey. Semasa Kementerian mengumumkan untuk melaksanakan program ini pada tahun lepas, pada waktu tu kita hanya ada dalam sekitar 10 sahaja 10 package yang berharga 100,000 dan ke bawah. Okey, so 10 ni adalah kuantiti yang sangat kecil lah berbanding dengan franchise yang berdaftar di bawah Section 6 ada dalam 1,117. So kita bayangkan memang perbezaan dia terlalu banyak. Okay, so daripada 1,117 franchise tadi tu, seperti yang kita nyatakan tadi, kita ada 8 sektor. So macam hari ni kita ada franchisor dan franchisee daripada sektor pendidikan. Okay, but today walaupun kita start off dengan 10 pada tahun lepas, pada hari ini kita ada 16. Kita sudah ada 16 package franchise yang berharga 100,000 dan ke bawah daripada pelbagai sektor, bukan saja F&B, sebab kebanyakan orang perception dia franchise adalah mostly F&B saja, tak. So kita ada franchise daripada sektor perkhidmatan dan penyelenggaraan seperti Pro Cleaners. So Pro Cleaners ni package dia berharga 25,000. 25,000? Ya, 25,000. So kita masukkan dia sebagai kategori franchise mikro lah. Selain daripada itu kita ada daripada sektor pakaian seperti ELV. So ELV ni adalah penjualan perkhidmatan pakaian, harga 28,000. Kemudian kita ada daripada sektor F&B seperti Anis Utara dan Putu Bambu,
is already well known. Dua jenama tersebut telah lama ada dalam industri franchise Malaysia. So kedua-duanya pun adalah mempunyai package micro berharga RM50,000 dan ke bawah. Next ialah Bonda Mama. Bonda Mama ni adalah sektor pendidikan lah. So harga package dia adalah RM50,000. Kemudian kita ada Otai franchise ayam di Penyet, sektor makanan, harga RM50,000 dan RM68,000. Kemudian kita ada Global Art seperti Puan Lin tadi. So Global Art kalau ikut kita punya rekod pendaftaran adalah dalam RM80,000 lah lebih kurang. So dia adalah package mampu milik. Kita ada Arjuna Village. So Arjuna Village juga adalah daripada sektor F&B dan juga Home Mass Therapy. Franchisor kita hari ni, Cik Tajudin. Home Mass Therapy. Yes. So dia dalam kategori mampu milik dan kita ada permohonan yang untuk micro pula. Okay, so kopi 1 V Agromat adalah daripada sektor peruncitan. Selain daripada itu QDIS daripada sektor pendidikan. Sahabat MFI yang merupakan khidmat perundingan. So sahabat MFI, Liviva dan Rockwills adalah daripada sektor lain-lain yang dimasukkan bawah perundingan. Okay. Seperti yang kita tahu, dia bukannya just you kena ada physical store. Franchise juga boleh walaupun tanpa ada physical store lah. So yang ni memang harga package dia pun adalah di bawah RM50,000. So kita ada 16 sekarang dan kita expect the numbers to be growing sebab sekarang ni pun permohonan yang kita terima di bawah program franchise micro dan mampu milik ada dalam 14 package baru yang sedang memohon untuk kelulusan lah. Seperti yang Cik Tajudin maklumkan tadi, dia bukannya senang nak dapat kelulusan ni. Dia kena menunjukkan bahawa dia mampu berjaya dan kita semak perkara tu melalui dia punya accountant audit lah. Accountant audit selama 3 tahun. Yang tu memang dinyatakan dalam akta dan syarat yang wajib dipatuhi oleh franchisor lah. Jadi bermula daripada 10 dan pada hari ini kita ada 16 dan kita expect akan ada lebih banyak lagi franchise mikro dan mampu milik yang akan diluluskan dan ready di pasaran ya. Jadi kalau kita lihat senarai tadi ada dalam kalangan yang memang perniagaan yang kecil dan sederhana dan menawarkan franchise mikro ataupun mampu milik. Ada juga dalam kalangan seperti Global Arts yang memang ada satu jenama besar tetapi menawarkan franchise mikro ataupun dan mampu milik. Jadi kalau saya nak tujukan soalan kepada Encik Derek kita tahu yang franchise micro ini dia boleh dalam kalangan memang dia small dan dia menawarkan dalam package harga bawah RM50,000. Mana yang lebih bagus Yang kecil dan menawarkan franchise ataupun syarikat besar, franchise besar dan menawarkan franchise mikro. Jadi apa pro and cons dia kalau kita pendengar kita nak tahu dengan lebih lanjut? Okay, sebenarnya bukan pro and cons lah. Actually untuk pihak franchisor seperti kita mempunyai strategi bisnes yang tersendiri lah masing-masing. Dan mengikut peredaran masa ataupun demand in the market, sometimes kita perlukan innovation untuk bersaing dalam pasaran yang more competitive now lah, especially after this pandemic. So kalau franchisor micro yang from the start dari start mereka mempunyai business model untuk membuat micro franchise to expand using micro franchise, I think that is not a problem. I think the only challenge yang diorang akan face ialah how do they create the support team untuk support franchisee yang akan duplicate very fast. For established franchise brand like us, like Old Town White Coffee or Mary Brown and so on, right? Business model permulaannya adalah business restoran yang besar. You scale down saja Untuk scale down, it needs another effort to scale it down. And probably kalau dalam pasaran restoran, kita kena limit, like example, one of the efforts to limit down the menu offerings. The equipment tu kena kecilkan, kena kurangkan. So that will come into the capex atau capital expenditure yang bawah 100 ke bawah 150. So that takes an effort, but then for bigger brand like this, untuk dapatkan micro franchisee adalah lebih cepat dan lebih senang sebab mereka mempunyai jenama restoran yang besar untuk support all these smaller
franchise concept. Jadinya dia bergantunglah kepada, ialah tadi sebab jenama franchise besar, dia skill down, dia dah ada semua pun dah mantap, jadi dia telah lebih bersedia ya. Yang untuk perniagaan mikro yang kecil ini, dia nak memastikan macam mana support system, macam mana sustainable dari segi dia punya franchisee dan sebagainya. Jadi apakah nasihat untuk yang perniagaan kecil dan sederhana yang memulakan franchise mikro ini? Manakah orang kata aspek yang perlu diberi penekanan? Saya rasa aspek yang paling penting adalah support dari segi macam mana sustainability ataupun kelangsungan bisnes tersebut akan berlaku. Bukan sahaja kita membuat penjualan, sebab dalam banyak platform ya, orang tanya saya apa tu franchise. Franchise is not you jual satu container products, after selling you bayar then close case. Franchise ni adalah about system. So once you sell the process, the system, the brand, you kena support dia all the way until the end of your franchise agreement. Minimum 5 tahun komitmennya. Kalau dia renew, then another 5 years. So it's like a marriage lah, perkahwinan. So kalau dah sign, perjanjian tersebut adalah komitmen dari dua pihak. Yeah, so that is very important. Jadi maknanya persediaan untuk peniaga kecil yang memulakan menjadi franchisor mikro ini adalah kena faham betul-betul konsep perniagaan franchise, dan franchise ni is a marriage ya, dan support yang perlu diberikan kepada bakal-bakal franchisee, dan juga untuk memastikan kelangsungan jenama ya. Jadi maknanya kena belajar jugalah daripada syarikat-syarikat franchise yang besar ya. Jadi kalau untuk home math ya, apakah cabaran ya perniagaan kecil dan sederhana, terutama dalam memulakan package perniagaan franchise mikro dan mampu milik? Soalan yang menarik tu. Cabaran ni mesti berlainan tadi kan? Cerita tentang pengalaman. Baik, dia cerita dia sebab yang mengambil orang kata package mikro ataupun mampu milik ni adalah mereka-mereka yang orang kata kebanyakannya ada isu keuangan. Ada isu keuangan. Cuma orang kata dia nak berhijrah daripada makan gaji ataupun bekerja kepada bekerja sendiri. Nak ada bisnes sendiri. Jadi kekangan yang paling besar adalah mindset. Sebab ramai yang masih terperangkap dengan orang kata employee mindset. Sedangkan dia perlu berpindah kepada entrepreneur mindset. Mesti berpindah. Kalau tak, memang bermasalah. Itu yang kami hadapi kadang-kadang. Sebab kita kena faham, setengah orang dia anggap daripada makan gaji, buat bisnes aku lebih bebas. Masa aku boleh manage sendiri, ikut aku nak buat apa. Okay. Baik, cerita dia kita kena faham. Bila sebut berada dalam dunia bisnes, kita bekerja 24 jam. Otak sentiasa bergerak, sentiasa berfikir. Jadi, bila dia dah terbiasa dengan bekerja 8-5, katakan, dia tak, kadang-kadang dia tak bersedia untuk orang kata keluar daripada 8-5 tu. Yang itu menjadi satu kekangan juga, yang mana dia tiba-tiba rasa macam, macam mana hidup aku ni? Mana pergi hidup aku yang ada masa untuk itu, ada masa. Sebenarnya bukan tak ada, cuma bagaimana kita nak manage. Sebab itu yang penting kita kena faham. Perkara pertama yang menjadi cabaran kepada orang yang nak berpindah daripada makan gaji kepada bisnes adalah tukar mindset, yang mana bukan lagi orang kata 8-5, tetapi sepanjang masa memang kita ada masa kita akan berfikir bagaimana kita nak pastikan bisnes kita ni berada pada landasan yang betul. Itu antara benda yang kita kena faham lah. Yang kedua, antara isu yang menjadi kekangan adalah dia masih lagi dalam orang kata mindset, yang mana hujung orang kata kalau orang makan pegawai kerajaan ni tunggu 25 hari bulan lah. Okay, kalau swasta biasanya 7 hari bulan. Maknanya dia tahu sampai masanya ni dapat gaji. Cerita bagaimana buat kerja dan sebagainya itu cerita lain. Tapi orang bisnes dia tak. Dia maknanya rezekinya tu betul-betul bergantung kepada effort dia, kerja keras dia. Sebab itu dia tak boleh nak orang kata buat mudah-mudah sambil lewa ikut suka hati, nak buka pergi buka, tak nak buka tak apa. Sebab lagi-lagi kalau kita sebut tentang package mikro dan mampu milik. Sebab cerita dia beza, kita kena faham beza antara package mikro dengan mampu milik dengan package-package lain adalah package-package ini memerlukan kita sendiri berada dalam bisnes tu, run bisnes. Lainlah kata kalau macam Old Town, package yang mungkin ratus ribu ataupun bisnes lain yang macam MACD, dia perlu wujudkan tim. Yang penting dia ada duit. Jadi isu duit dah tak ada dah.
Dan yang penting orang kata bagaimana nak pastikan kaki tangan mereka ni bekerja mengikut SOP yang telah ditetapkan. Itu kalau package-package yang besar. Tapi bila sebut package mampu milik dan juga mikro ni, kita kena faham kita sebagai franchisee mesti berada dalam bisnes tu dan run bisnes tu. Yang itu cabaran tu. Yang tu yang kadang-kadang mereka tak bersedia untuk tujuan itu. Dia nampak bila sebut franchise, dia nampak franchise yang besar. Nak pergi yang besar tahu takut dengan modal. Tapi kita tak boleh nak menerima bahawa hakikat bila sebut yang package lain ni, kita kena ada dalam tu. Sampai bila? Dia ada proses dia. Yang itu yang kita kena faham. Yang pertama cabaran dia daripada sebagai employee kepada self-employed. Bagaimana pula daripada self-employed nak pergi kepada apa dia? Business owner. Sebab dalam bisnes kita kena faham self-employed dengan orang kata bekerja sendiri ni ada franchise kita sendiri. Peringkat awal saja kita betul-betul kena berada dalam bisnes tu. Tapi bila dah berkembang, sistem dah mula berjalan, maknanya dah ada, sebab bisnes franchise dia yang betul-betul ada sistem. Tapi sistem tu kita kena run dulu. Bila sistem dah cantik, franchisor akan bawa kepada satu level lagi. Apa dia? Business owner. Pada business owner ni apa dia? Orang yang bekerja dengan kita dah tahu apa nak kena buat. Pada masa tu kita dah boleh mula melangkah untuk mengembangkan bisnes kita. Ini proses dia yang kita kena faham bila sebut bisnes. Package-package yang ditawarkan dalam mikro dan juga mampu milik. Beza, memang beza. Sangat perkongsian yang actually sangat menarik ya. Di mana tadi Encik Derek mengatakan tentang perlunya faham konsep perniagaan franchise ya. Especially untuk franchise mikro yang daripada small and medium business. Dan cabaran yang utama adalah melepasi cabaran mindset. Mindset tu sendiri ya, sebab nak run business franchise tu ya. Jadi satu perkongsian yang amat menarik sekali. Dan kalau kita tanya sendiri pengalaman daripada ni ya, jadinya semenjak menjadi franchisee ya, so macam mana yang dikatakan tentang perubahan dari segi mungkin sibuk ataupun ada orang kata boleh jadi kaya ke jadi franchisee ya. So boleh kongsi tak dengan pendengar kita? Okey, boleh. Daripada bekerja dengan majikan memang seperti yang dicakapkan 8 to 9, 8 to 6. Ini memang tetap. So atau mungkin yang lebih kalau you masuk industri F&B memang lebih sampai 12 jam, 16 jam pun ada sebab kita kena run function banyak. So daripada kita keluar jadi bisnes sendiri, dia boleh control, all inside your control. Walaupun franchisor sudah mengaturkan struktur-struktur semua, tapi you kena run. Pada masa you kena run business tu, you kena buat sendiri sebab ini yang kita pilih sendiri, bukan majikan suruh. So what you want, you kena buat sebab ini what you pilih. So kita pilih macam ni, jalan macam ni, kita nak run the business, kita kena buat sendiri. So kita kena ubahlah. Selain daripada mindset, kita kena buat untuk diri sendiri, bukan untuk semua orang. So kita kena bahagikan masa, bahagikan kita punya kerja dengan kita punya family semua. Memang dengan ada struktur yang ada, memang kita boleh bahagikan semua. So daripada bila dah jadi franchisee memang banyak perbezaan dia. So sekarang saya Lindy boleh dapat kerja ikut masa, ada time untuk business, ada time untuk family, ada untuk me time. Maknanya mana yang lebih busy tu tadi Lindy mention yang kerja sendiri, kerja makan gaji. Lepas tu sekarang sebagai franchisee. Jadi dari segi masa tu bertambah busy ke macam mana? Tidak, bertambah senang. Boleh atur. Boleh diatur sendiri sebab dulu tak boleh. Sebab bila bos panggil kena buat. So sekarang kita jadi bos sendiri, tapi jangan masuk ke otak, dah kena goyang kaki. So tak boleh. So kita aturkan kita punya time sendiri. So memang seimbang. So work, play and life semua memang ada. Bagaimana pula dengan objektif ya? Kalau yang kata bekerja sendiri mungkin akan menjana pendapatan yang lebih. Kalau ikut pengalaman Puan Lindy macam mana? Itu kena berusaha. Memang struktur jalan memang sudah ada, memang sudah terbukti boleh menjana pendapatan yang lebih. So daripada pengalaman saya sendiri, daripada majikan, dulu saya makan gaji, dengan sekarang saya franchisee, memang ada. Saya dapat
masa lebih sendiri, personal time, family time, double. Dulu memang tak ada. Okay. So sekarang dan gaji, that's mean keuntungan daripada business franchisee memang double juga daripada kerja dengan majikan. So memang ada. Tapi kena atur lah semua, kena usahakan, dedikasi semua kena ada. Okey, terima kasih atas perkongsian. Jadi kita telah dengarkan berkaitan dengan apakah perniagaan franchise mikro dan mampu milik, dan kita dengar sendiri pengalaman daripada mereka yang berkecimpung dalam bidang ini. Dan kalau kita lihat dari segi kementerian, apakah kita nampak potensi franchise mikro dan mampu milik, dan atas polisi yang katakan yang kita perlu membantu dengan pandemik dan sebagainya, apakah program-program ataupun usaha-usaha pihak kerajaan terutama Kementerian KPDN-HCP dalam memastikan kejayaan program dan pembangunan dan membanyakkan lagi franchise mikro dan mampu milik ini? Okay, so untuk tahun 2021 ni di bawah program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik, seperti saya maklumkan tadi, kita dapat peruntukan sebanyak 6 juta. 6 juta. So peruntukan tu dia bukannya dia kiranya kita develop supaya dia adalah sokongan yang menyeluruh untuk membantu franchisor dan juga membantu rakyat untuk masuk ke dalam industri franchise. So apa yang kita support industri adalah kita menawarkan full grant. So full grant kita berjumlah sebanyak 2 juta. So tujuan full grant ni adalah untuk membantu franchisor develop package yang berharga 100,000 ke bawah. Seperti yang kita dengar tadi daripada Mr. Derek, daripada Cik Tajudin, untuk franchisor develop package tu juga memerlukan kos lah, kan? So dari segi itu kementerian membantu franchisor untuk develop package yang berharga 100,000 ke bawah. So ini adalah geran penuh ya, bermakna berapa amount yang kita luluskan kepada franchisor tidak perlu bayar balik. So itu adalah satu. Yang keduanya ialah kita membantu rakyat untuk masuk ke dalam industri franchise dengan menyediakan geran padanan. Okay, so geran padanan ni rakyat golongan B40 and 40 lah especially hanya perlu menyediakan 10%, the rest up to 90% akan dibiayai oleh kerajaan. So yang ni adalah sebenarnya tujuan dia kita memudah cara rakyat untuk masuk ke dalam industri franchise. Okay. Yang ni just untuk kita cover harga package sahaja, Prof. Kita tidak cover harga yang untuk operational yang seterusnya, yang tu dia memang kena ada finance dia sendirilah. Sebab itu dalam memilih franchisee juga kita akan bertanya kepada franchisor lah. Sebab franchisor dia ada kriteria dia sendiri sebelum dia bersetuju untuk mengambil seseorang menjadi franchisee dia. Selain daripada itu kita ada roadshow di mana kita mewawarkan kepada negeri-negeri program-program yang kita ada, perlibatan dengan masyarakat, bandar, luar bandar dan juga dengan PBT, dan juga kita ada social dan mass media engagement di mana kita memperuntukkan sebanyak 400,000. So yang ni kita bukan sekadar untuk mewawarkan kepada rakyat, tetapi pada masa yang sama kita membantu juga franchisor untuk mempromosikan jenama-jenama mereka. Okay. Selain daripada itu kita ada franchise siswa yang di mana salah satu komponen franchise siswa adalah franchise business challenge. So di sini kita memberi membantu siswa untuk mempunyai sikap entrepreneurship dan juga memahami tentang konsep franchise dan sebagainya supaya mereka menjadi usahawan, dan mereka apabila graduate nanti mereka nampak masa hadapan mereka di dalam industri franchise dan tidak mengharapkan bila graduate nanti akan diberi kerja oleh government dan sebagainya lah. Dan last kita ada training lah. Kita bekerjasama dengan MFA untuk menyediakan latihan kepada mereka-mereka yang berminat untuk memasuki industri franchise. Seperti Puan Lin maklumkan tadi lah, tak semua franchisee kita ni ada background dalam bisnes dan sebagainya kan. Ada sesetengah yang memang start from zero. So kalau misalnya training asas apa semua tu kita boleh dapatkan daripada kementerian dan juga daripada MFA lah, kerjasama kita. Dan disebabkan kita punya peruntukan yang kita dapat untuk tahun ni tidaklah begitu banyak, so kita mengharap kita punya sasaran pun macam lebih kurang dalam 8 package franchise baru, dalam roughly 30 franchisee dan sebagainya.
So kita harap untuk tahun-tahun akan datang kita akan dapatlah bajet untuk di bawah RMK12 untuk meneruskan program ini. Jadi kita nampak di situ dari segi bantuan komponen yang besar adalah dalam bentuk grant ya. Ya. Dalam bentuk grant dan juga berkaitan dengan training ya. Tadi menyentuh tentang apa yang disasarkan untuk tahun ini ya dengan peruntukan yang disediakan. Jadi kita ada dalam kalangan franchisor besar ya. Adakah pihak KPDNHCP nak mewajibkan ya way forward semua franchisor syarikat yang terkemuka ini untuk come out dengan satu franchise mikro dan mampu milik? Setakat ni of course kita tidaklah mewajibkan franchisor untuk develop package yang berharga 100,000 dan ke bawah kan. It would be nice if we could do so. So kita boleh ada package McDonald yang harga 100,000 ke bawah, but kalau ikut akta, it's not possible for us to do so lah. Tapi walau bagaimanapun kita menyerulah juga kepada industri franchise, franchisor especially untuk develop package yang berharga 100,000 ke bawah, kerana kalau dari segi pandangan kementerian, ia bukannya hanya untuk rakyat tetapi dia boleh menguntungkan franchisor jugalah. Seperti yang Cik Dari maklumkan tadi, when you have smaller package, you have more people joining in. So dalam keadaan pandemik COVID yang mencabar ini, sebenarnya lebih ramai golongan M40 yang boleh masuk ke dalam industri franchise. Seperti yang macam kita tahu, mereka yang daripada status yang bukanlah yang status bermasalah, yang telah hilang pekerjaan kan, dari segi dari industri pengudaraan kan, dari segi pramugari, pilot dan sebagainya yang kita lihat. They are professional. Professional, daripada golongan professional. Bukannya daripada golongan yang kita kata mungkin ada masalah komitmen ke apa, tak kan. Golongan profesional yang ada hilang pekerjaan semasa pandemik COVID ini, dan mereka juga adalah sasaran kita dalam membangunkan industri franchise ini. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk bantuan yang disediakan, inisiatif pihak kerajaan ya melalui KPDNHCP, jadi pandangan Mr. Derek ya, apakah yang patut dilakukan oleh golongan-golongan sasaran di luar sana untuk mengambil peluang atau apa yang patut mereka lakukan berdasarkan apa yang disediakan oleh pihak kerajaan? Saya rasa pihak kerajaan ataupun program inilah, program micro franchise dengan mampu milik telah menyediakan banyak peluang perniagaan lah, keusahawanan untuk ramai yang ingin menceburkan diri dalam business field. Tapi apa yang penting adalah kita kena faham apa yang kita nak. Ya, bukan saja kita nak cari jenama yang glamour ataupun jenama yang dikatakan dikenali ramai, tapi kita tak tahu sama ada kita ada passionate untuk run that business for long or not. Ya, so dalam setiap kelas kita akan ajar training kita akan ajar kita cara memilih franchisor yang betul ataupun yang sesuai dengan kehendak kita, dengan kebolehan kita, dengan capability of financial kita. Bantuan daripada kerajaan daripada segi grant ini adalah untuk permulaan sahaja. Tetapi financial capability untuk melangsungkan perniagaan masih perlu ada daripada setiap pemohon tersebut ya. Kerajaan bukan akan membantu sampai selepas permulaan tu lah. So this is a important point that kita kena faham. Orang kat luar yang nak minta tu kena faham. Yeah, so of course kalau business tu dah berjalan dan ada cash flow ataupun operating income, that will be a method for you to roll your business and to make profit from there lah. So I think the choices tu kena fikir dulu. Nak franchise F&B ataupun education, you have to scope down from there. Let's say it's education, what kind of education, and then you limit down again. Then only you talk to the franchisor. Must talk to the franchisor. Jadi maknanya apabila kita sering ditanya macam soalan cepumas franchise mana yang bagus? Memang kalau mana-mana jumpa, I'm sure pihak kementerian pun itu adalah satu soalan yang paling selalu dapat Jadi sama ada kalau kata franchise mana, dan sekarang mungkin soalan yang sama, franchise mikro mana yang nak dipilih, mana yang bagus. Jadi apa pesanan kalau kata franchise mikro mana yang terbaik?
Ya. Mungkin saya jawab soalan yang terdahulu lah, sama ada setiap jenama besar tu perlu ada micro franchise ke tidak ya. So I rasa kalau jenama besar seperti Old Town ke Mary Brown, untuk mereka mencipta sebuah jenama micro package ya, it is as good as creating a new brand. The effort tu, dia punya effort tu. So bukannya tidak boleh, tapi dia adalah effort untuk create lagi second package tersebut. Sebab mereka sudah mempunyai kepakaran dan department support yang senang yang diboleh. So rasa seperti Old Town, kami pun sedang membuat package tersebut. Hopefully banyak lagi kawan-kawan kita yang sedang mengusahakan tersebut program tersebut. So kalau the second question is jenama apa ya? Apa patut kita nasihatkan apabila kita dapat soalan macam tu? Okay. No, not. So rasa yang penting kita kena tahu passion kita. Tapi kalau my student tell me that I love to eat, then dia nak ceburkan diri dalam That's F&B, not a strong reason. That's not the strong reason. So need to know what is the effort. Dalam F&B, kalau F&B you think that everybody kena makan, setiap orang kena makan masa pandemik, semua restoran untung, that is not the right perception. So you really need talk to all the franchisor first, tengok dia punya flow of the P&L, apa dia punya income setiap bulan, apa dia punya, berapa lama return on investment tu, then you decide later. It's not based on your personal punya preference. And based on berapa banyak modal yang you ada dan mana boleh match. There are many factor to look at, right? Yeah, I think it's also I think now what is going on now, sejak starting last Saturday kita mempunyai Digital Franchise International Malaysia, satu pameran franchise international exhibition yang di mana kita boleh masuk kepada setawang www.myfim.my untuk bertemu dengan banyak franchisor tempatan dan luar negara untuk mengetahui lebih lanjut tentang package yang disediakan. Kalau dari, kita tanya Cik Derek lama sikit, kalau dari segi perspektif KP dan NHCP tadi, hasrat pihak kerajaan tu, franchise mikro dengan mampu milik ni untuk membantu sasaran-sasaran mereka yang hilang pekerjaan, M40, B40 tapi kalau dari segi franchisor untuk menyediakan package franchise mikro dan mampu milik, apakah motivationnya tu? Bagi franchisor yang telah mempunyai pengalaman dalam industri franchise tersebut, kita akan tahu berbanding dengan franchise yang biasa, franchise package yang biasa, untuk mendapatkan franchise mampu milik ataupun mungkin micro mudah, tetapi satu franchise biasa mungkin bersama dengan 5 ataupun 10 micro franchise untuk ada mendapatkan halangan tersendiri, pengawalan dan sebagainya. Yes. Tapi mungkin boleh dari segi kuantiti lah ya. Maksudnya mudah lah untuk mendapatkan memang mudah seperti terutama dalam period pandemik ni kita mendapat banyak permintaan untuk mendapatkan kiosk concept. Kiosk concept means that dia adalah not a restaurant, full restaurant, tapi kiosk concept. So sama ada kiosk tu dalam mampu milik punya kategori ataupun tidak, it is still a smaller category that can afford to miliki. Okay, thank you, very good sharing, Encik Ahmad Tajuddin. Berkaitan dengan tadi yang kita telah berkongsi berkaitan dengan apakah cabaran dan sebagainya. Kalau ikut pengalaman dan telah pun dalam berapa lama tadi dalam perniagaan home math? Home ni bermula tahun 2012. Tapi belum orang kata jadi franchisor lagi lah. Perjalanan jauh kan. Tadi kata perlu audit account dan sebagainya. Jadi alhamdulillah 2019 baru dapat. Jadi sampai ke tahap ini sampai ke tahap dah menjadi franchisor dan bakal mengembangkan lagi business expansion through franchise. Jadi boleh kongsikan selain daripada mindset tadi yang sangat penting lah dalam mana-mana usaha kita, apakah key success factor yang membolehkan seseorang usahawan itu berjaya, terutama sekali dalam konsep perniagaan franchise?
Baik, terima kasih. Sebelum saya orang kata menjawab persoalan tu, saya rasa saya nak tambah sikit. Sebab saya risau takut ada salah faham. Salah faham yang saya kata tadi, isu mindset tentang masa bekerja tu. Sebab boleh tengok tadi kata Grow Up ada banyak masa pula. Maksud yang saya nak nyatakan di sini ialah yang kita kena faham. Bukanlah saya kata 24 jam tak boleh buat benda lain. Tak. Sebagaimana orang kata franchisee kami pun, mereka antaranya dulu ada seorang ni pengusaha taska. Selepas subuh tu kira dah tak rehat lah. Memang tak boleh buat benda lain lah. Dah kena prepare. Maghrib tu baru boleh balik rumah. Jadi nak manage masa tu memang orang kata nak urus anak, nak urus itu, nak urus ini memang tak ada. Tapi sekarang orang kata berbahagia lah. Sebab apa? Kebanyakan kami punya sesi berlangsung pada waktu malam ataupun hujung minggu. Jadi siang tu banyak masa untuk family, banyak masa untuk anak dan juga untuk buat aktiviti-aktiviti lain lah. Cuma yang saya nak masukkan tentang masa tu ialah pada peringkat awal, masa kita nak set up, yang tu memang ambil masa. Tak boleh nak fikir 8.5 lepas tu rehat. Tak. Lepas tu dalam masa yang sama juga kita kena faham, kita tak boleh nak setting 8.5 je aku layan customer. Ada WhatsApp ke apa ke lepas 8.5, sorry, komitmen tunggu tu, besok. Tak boleh. Tapi kalau kita makan gaji biasanya itu yang berlaku. Itu yang saya nak masukkan tentang masa. Maknanya pergerakan kita itu semua atas perancangan kita. Yang best business ni itulah. Kita boleh manage sendiri masa kita. Maknanya pergi mana-mana pun kita masih lagi boleh uruskan bisnes kita. Bukan semestinya berada di situ baru boleh urus bisnes. Tak. Itu yang penting. Dan satu lagi yang menarik tentang bisnes franchise, sebab kita nak mempromosikan franchise. Itu yang saya nampak, yang mana para penonton perlu faham. Bisnes franchise ni adalah bisnes yang ada SOP. Sebab kalau tadi kita cerita KPDNCP nak tengok bukan hanya semata-mata keuntungan tu boleh ada untung tak dari sudut audit account, tapi kami sendiri bila nak jadi franchisor kena sediakan SOP. SOP tu A to Z lah. Daripada awal nak buka sampailah tutup kedai tu apa cerita. Training, mana segala benda tu ada baru boleh mohon untuk jadi franchisor. Jadi senang cerita, SOP ni lah yang nak kena di-training kepada franchisee. Tapi kalau buat bisnes sendiri, ada mungkin yang kat luar sana, tak apalah aku buat sendirilah daripada aku bayar kat orang. Baik aku buat sendiri. Tapi kena faham, bila buat sendiri, segala benda nak kena fikir sendiri. Yang itu yang memang tak ada masa lah. Sebab apa? Nak buat R&D, kena buat sendiri. Macam kami lah awal-awal dulu. Kami lah buat sendiri. Saya dengan pengasas home, Puan Nurul. Memang kami sendirilah yang berbincang, yang bergaduh, yang mencari bagaimana kita nak menghasilkan modul yang terbaik untuk merawat masalah ni. Itu cerita tentang R&D, belum cerita tentang marketing, belum cerita tentang pengurusan, banyak benda. Maknanya kalau kita buat bisnes sendiri, itu semua kita kena buat sendiri. Dan dalam proses itu apa yang akan berlaku? Kita akan berdepan dengan satu nilai yang kita kena bayar, nilai kebodohan. Sanggup ke tak? Itu persoalan dia. Dan kalau buat bisnes franchise, franchisor dah bayar dah nilai tu. Berapa banyak? Yang itu bergantung kepada franchisor tu lah. Apa maksud nilai kebodohan tu? Kesilapan-kesilapan yang dia tak jangka, tapi dia masuk. Yang itu benda-benda yang orang kata, that's why kena follow SOP. That's why kena follow franchisor. Sebab apa? Franchisor dah lalui dah. Apa yang franchisee fikir tu, franchisor dah lama dah fikir dan dah buat dah. Dan kenapa dia tak bagi buat? Sebab dia tahu itu silap. Contoh macam kami lah. Ramai je franchisee tanya, okey tak kalau kita pergi sekolah buat marketing? Itulah antara kebodohan yang kami pernah buat dulu. Sebab tu kami dalam SOP, dalam marketing, tak payah. Okay? Dan kalau di peringkat kami, antara benda yang kami buat adalah orang kata sampaikan peringkat marketing pun kami yang uruskan. Dan di SQ yang uruskan. Maknanya franchisee dah senang sangat dah. Tolong support je apa yang kita buat. Kebanyakan franchisor ajar marketing dan mereka kena run sendiri. Tapi kami ubah sikit. Okay, baik. Sorry, terlebih pula menjawab persoalan tadi. Key success factor. Dia kalau saya tak nak bagi orang kata jawapan yang akademik. Kalau nak akademik tu boleh masuk Google, tanya pakcik Google, type lah persoalan tadi tu, memang akan keluar. Macam-macam. Dia akan bagi 6 key success factor ataupun 5. Biasanya kalau dari sudut akademik kita akan jumpa yang itulah. Tapi yang penting dalam bisnes ni, apa yang saya nampak daripada pengalaman saya, dia bukan sekadar orang kata ilmu. Dia mesti ilmu dengan tindakan. Sebab tu ramai kita tengok
orang pergi kursus situ, pergi kursus sini, sanggup bayar berpuluh-puluh ribu semata-mata untuk training. Tapi tak ke mana juga, bisnes tak jalan juga. Sebab apa? Action tak ada. Sebab tu apa-apa pun nak berjaya, mesti ilmu kena ada, tu confirm. Dan yang paling penting adalah action. Betul. Maknanya bermulalah walaupun dengan kecil, walaupun dengan bisnes mikro, tak apa, it's okay. Nanti daripada situ kita berkembang, barulah kita boleh pergi kepada bisnes yang lebih besar, insyaAllah. Jadi maksudnya di sini sebenarnya peluang dah ada ya. Banyak key success factor yang kita boleh belajar ya. Tapi sebenarnya tak ramai yang boleh buat sebenarnya, sebab satu mindset, yang kedua adalah kadang-kadang kita tahu bagaimana tetapi tidak deploy. Dari segi strategi itu tidak deploy, tak diteruskan dengan action ya. Betul. Dan jadi saya nak itulah yang penting, sebab peluang tu terlalu banyak. Kerajaan sediakan macam-macam, knowledge ada semua. Saya tambah satu lagi. Ramai orang sebut nak berjaya kena cari mentor. Yes, saya tak tolak yang itu. Cuma carilah mentor yang betul. Sebab apa? Saya kadang-kadang kesian tengok usahawan-usahawan di luar. Sebab ada pihak yang mengambil kesempatan. Ada pihak yang mengambil kesempatan di atas orang kata doifnya knowledge kita, doifnya ilmu yang kita ada, menyebabkan mereka ambil kesempatan, okay, follow aku, okay, aku jadi mentor, aku akan tapi dalam masa yang sama dia cuba mengambil kesempatan sehingga kan bisnes tak jalan-jalan, tapi duit dah lebih banyak lah. Tak semualah yang bagus ya. Ya, yang itu nak kena cari the right mentor. Yang itu penting. Jadi nak tahu the right mentor macam mana, yang itu boleh rujuk MFA. Jadi Encik Ahmad Tajuddin telah lama sebagai usahawan ya, dan nampak bagaimana sebenarnya konsep perniagaan franchise dengan SOP dalam semua benda, training, SOP, operation, pemasaran, ini merupakan satu kaedah yang terbaiklah untuk bersistem dalam perniagaan, dan juga knowledge tu retain dan seterusnya boleh dikongsi dengan franchisee dan network perniagaan itu sendiri ya. Betul. Sebab saya cerita jujur lah. Kenapa kata bisnes mula 2012. 2019 baru jadi franchisor. Sebab selain daripada melalui proses yang dinyatakan tadi, kami fikir panjang. Betul kita nak jadi franchisor ni. Sebab apa? Bila sebut bisnes franchise, banyak isu. Antara isu yang dinyatakan tadi lah, mahal, bisnes orang kayangan, ada ataupun yang orang tiru you punya bisnes konsep, macam-macam lagi. Itu cabaran-cabaran dia. Yes. Jadi sehinggalah kami tengok tak ada bisnes konsep lain yang betul-betul jelas, yang ada akta. Itu paling penting. Mana dia jaga siapa? Franchisor dia jaga, franchisee dia jaga. Tapi bisnes lain tak ada akta. Bila tak ada akta, di mana kita punya keselamatan apa yang kita bawa ni? Itu yang saya nampak akhirnya kami buat keputusan, okey, kita daftar sebagai franchisor. Okey, thank you atas perkongsian itu ya. Jadi Lindy, kita tahu yang tadi pun kita dengar daripada Encik Tajuddin sendiri, kadang-kadang usahawan ni dia dengar franchise, konsep franchise dia terus tak nak fikir, tapi ada stigma-stigma yang tertentu ya. Malahan ada di luar sana yang pelesenan franchise mungkin perkara yang sama, atau I would rather go for pelesenan. Jadi sekarang dah berpengalaman selama lebih 6 tahun sebagai franchisee, kenapa memilih konsep franchise, dan apakah rasanya pro and cons franchise dengan pelesenan? Secara jujur lah, sebelum Lindy nak ambil franchisee ni, memang Lindy tak tahu ada apa bezanya konsep kedua-dua ni. So that's why kita banyak kena berterima kasih kepada MFA untuk jelaskan ni semua kepada student-student dia. So sebelum ni memang Lindy lucky lah, Lindy pilih franchisee. Dalam sudah menjalankan franchisee ni baru tahu ada konsep pelesenan dan konsep franchisee ni. So that's why sampai hari ni Lindy tak tahu banyak sangat tentang konsep pelesenan. So that's why sampai hari ni Lindy berjaya sebab ikut memilih franchisee, memilih jalan yang betul. Jalan yang benar. Yang benar. Okey. Jadinya memang first dia lagi dah memang tertarik dan berminat dan telah diberi banyak pendedahan berkaitan dengan konsep perniagaan franchise ya. Dan yang paling penting seperti yang dikongsikan oleh Cik Tajuddin tadi, ada akta. Jadi terjamin ya. Dan kalau kita lihat dari segi perniagaan franchise ni ya, dengan package-package yang disediakan dengan bantuan kerajaan dan sebagainya, jadi way forward tu
apakah yang bilakah kesan ataupun impak positif yang boleh dilihat daripada inisiatif yang dimulakan dari tahun lepas dan sekarang adalah tahun kedua yang betul-betul menumpu kepada pembangunan franchise mikro dan mampu milik. Jadi kalau dalam perancangan pihak kementerian, bilakah impak positif dan apakah yang disasarkan dalam masa 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun akan datang? So sekarang ni pun kita sebenarnya dah mula nampak kesan daripada program franchise mikro mampu milik. Even semasa kita announce pada Datuk Sri Alex lah announce pada tahun lepas, seperti saya nyatakan waktu tu kita ada 10 je package. Okay, kemudian kita ada franchisor yang come forward dan mendaftarkan package franchise mereka. Dan sekarang ni kita ada 16. And coming kita ada at least 14 yang dalam proses sedang dalam pendaftaran. Okay. So dalam masa yang singkat sebenarnya kita dah nampak package franchise ni akan bertambah di pasaran. Mendapat sambutan jugalah mendapat sambutan dengan harga yang 100,000 ke bawah. Okay. So kita jangkakan yang package-package 100,000 ke bawah ni memang boleh mampu disertai oleh kebanyakan rakyat, sama ada daripada B40 dan M40. Terpulanglah kepada package mana dan perkara-perkara yang kita nyatakan tadi, minat mereka dalam bidang apa dan sebagainya. So kita jadi okey, teruskan. Okey, sebab bulan lepas pun, kalau tak silap saya bulan lepas ada pengumuman Jabatan Perangkaan Malaysia bahawa ada dalam 580,000 rakyat yang jatuh daripada golongan M40 kepada B40. Kan? So dalam keadaan ekonomi yang sekarang ni, kita lihat bahawa program ni memang wajar diteruskan. Mampu membantu negara menjana ekonomi. Betul. Sebab dia bukannya hanya untuk ekonomi tapi sosioekonomi itu sekali. Kan? Bukan sekadar kita membantu franchisor tetapi juga rakyat. Jadi kita dah ada juga sementara itu saya ambil juga soalan daripada pendengar kita sebab relate dengan apa yang kita bincangkan tadi. Kita ada satu soalan daripada pendengar. Program franchise mikro dan mampu milik ni sebenarnya akan tamat tahun bila? Itu soalannya. Okay, untuk permohonan geran, kita dah pun tutup untuk permohonan geran. Dan pada tarikh yang kita tutup tu, permohonan yang kita ada dah 10 juta lebih. Kan? Sedangkan geran yang kita ada dalam 2 juta. Dari segi nilai permohonan yang kita terima 10 juta lebih. Kan? Sedangkan geran yang kita ada dalam 2 juta dan 2.5 juta kan. So sebab itulah kita berharap bahawa program ni akan terus mendapat peruntukan di bawah RMK12. So yang itu adalah untuk permohonan geran. Manakala yang untuk program promosi, latihan dan sebagainya, kita memang sentiasa meneruskan kerjasama bersama MFA lah untuk menyediakan latihan dan juga melaksanakan program-program promosi. Jadi hasrat pihak kementerian itu adalah untuk meneruskan inisiatif franchise mikro dan mampu milik dan mengharapkan agar peruntukan-peruntukan terus disalurkan agar lebih banyak lagi usahawan-usahawan luar sana yang boleh menyertai package franchise mikro dan mampu milik betul. Sebab mendapat sambutan yang amat bagus. Jadi tadi dalam masa yang sama kalau ada apa-apa soalan sila kemukakan pihak Urustia akan membantu untuk kita tanyakan kepada panel pada petang ini. Satu lagi berkaitan dengan tadi kita kata yang franchise mikro ni sebenarnya boleh membantu rakyat Jadi kita ada satu soalan. Bolehkah industri desa berkecimpung dalam franchise mikro dan mampu milik sebagai franchisor dengan menawar produk-produk desa? Jadinya mungkin ada kekangan-kekangan yang bagaimana ni kalau memang produk yang memang produk desa ni? Seperti yang Cik Tajudin maklumkan tadi lah. Franchise ni dia bukannya sekadar dia kena ada accountant audit, dia kena ada kita panggil dia manual operasi. Dia kena ada manual operasi, manual latihan dan sebagainya. So sekiranya pengusaha-pengusaha produk desa ingin mendaftar sebagai franchisor, ada requirement yang mereka perlu penuhi lah seperti yang kita nyatakan tadi.
Dan dari segi sama ada mereka berada di desa ke ataupun di bandar ke, perkara itu tak jadi masalah. Yang penting mereka boleh mendaftarkan dan sistem mereka adalah teratur. Okay? Sebab kita memang tidak ada diskriminasi against sama ada franchisor tu berada di bandar, Lembah Kelang ataupun di luar bandar lah. Yang penting pendaftaran kepada franchise, kerana franchise ni adalah industri seperti dimaklumkan tadi, kita govern dengan Akta Franchise 1998. Dan tujuan akta tu bukan untuk mengekang industri, tetapi sebenarnya untuk mewujudkan pengembangan industri yang lebih harmoni. Jadi maknanya tidak mustahil, dia bergantung kepada sekiranya produk tu berpotensi. Ya, jadi boleh terus ya untuk yang pastikan dalam requirement yang diperlukan lah untuk industri franchise. Dan ada juga yang ingin bertanya sama ada macam mana nak tahu, nak tengok franchisor ni berdaftar. Sebab tadi yang macam saya bincang dengan puan tadi, Lindy, ada yang mengaku mereka franchise di luar sana. Ramai sebenarnya. Jadi macam mana sebenarnya usahawan-usahawan di luar sana yang berminat nak menjadi franchisee nak tahu franchisor ni berdaftar ke tak berdaftar dengan KPDN HCP? Pendaftaran franchisor sebenarnya kita boleh semak secara online di myfax.gov.my ataupun boleh tengok di website KPDN HCP lah. Di website. So biasanya pendaftaran ni kita boleh semak untuk nama syarikat ataupun jenama syarikat tu sendiri. Macam si guru iaitu adalah dia punya nama syarikat, sedangkan dia punya jenama adalah Home Math Therapy. So dia boleh biasanya kita akan menerima persoalan untuk menyemak jenama lah especially. Dan sekiranya ada syarikat yang mengaku diri mereka sebagai franchisor sedangkan mereka tidak berdaftar dengan KPDN HCP, ia adalah kesalahan lah di bawah akta franchise. Itulah, kadang-kadang mereka ni tak buat dengan sengaja tetapi sebab dia pun kurang arif ya. Jadi dia kata dia saya nak franchisekan perniagaan ni dan sebagainya. Jadi maknanya kalau kita pergi balik kepada list franchisor yang berdaftar dekat KPDN HCP punya website adalah nama perniagaan bukan jenama ya. Di website mereka boleh menyemak jenama. Okey, jenama franchise. Okey, boleh terus ke website KPDN HCP untuk menyemak jenama franchise yang berdaftar ya. Jadi kalau kita nak tahu ya dengan lebih lanjut lagi ya berkaitan dengan franchise mikro dan mampu milik ya. Jadi boleh Cik Derek kongsikan peranan maksudnya apa maklumat yang boleh kita dapat daripada Persatuan Franchise Malaysia dan maybe boleh war-warkan berkaitan dengan Franchise International Malaysia kita. Okey. Tahun ni adalah tahun kedua kita membuat Franchise International Malaysia secara online ataupun secara maya. Kita start tahun lepas sebab dia disebabkan oleh COVID-19 lah. So kali ni kita mempunyai lebih daripada 60 jenama yang telah berdaftar dan sedang menjalankan pameran di atas online virtual di www.myfim.my. Ada berapa yang mendaftar booth tadi? 60 lebih. 60 lebih yang mendaftar. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan franchise mikro dan franchise mampu milik dan berinteraksi bersama dengan jenama-jenama franchise yang menyertai exhibition, jadi bolehlah sertai exhibition tu percuma ya untuk semua pengunjung dan juga mendaftar untuk conference yang diadakan pada 14, 15 dan 16 Oktober. Kita juga menyediakan satu topik khas berkaitan dengan franchise mikro dan mampu milik. Jadi boleh berdaftar dan kita ada speakers-speakers yang boleh berkongsi berkaitan dengan isu berkaitan dengan franchise ya. Dan kita masih belum habis lagi. Kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan, sila kemukakan dan Perik Urustia akan kongsikan untuk saya tanya penceramah kita ya. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya teruskan dengan Cik Tajudin ya. Kalau kita nak inilah ya, kita pun dah nak almost akhir ya, towards the end of our program today. Jadi apakah pesanan yang boleh Cik Tajudin share dengan pendengar kita di luar sana berkaitan dengan isu franchise mikro, usahawan dan juga banyak stigma-stigma ataupun apakah realiti sebenarnya? Ya. Baik, terima kasih. Baik. Perkara pertama yang saya nak pesan, cari ilmu. Cari ilmu. Daripada ilmu tu kita bertindak lah. Cuma persoalan dia nak cari kat mana.
Okay, bila nak cari kat mana, jawapannya bagi saya lah. Ini pengalaman saya. MFA ada training yang mereka buat. KPDNCP ada training mereka buat, program-program mereka buat. Pergilah. Pergi, jangan tak pergi, jangan tak ikut. Selain daripada itu, kami adalah usahawan di bawah, dulunya PNS. Sekarang dah nama baru, PERNAS. Kami adalah usahawan mereka. Boleh kata kami ni anak yang keempat rasanya yang dilahirkan oleh PERNAS. Maknanya kami dah ikut sejak tahun 2000, kalau tak silap saya 2014 rasanya kalau tak silap saya. Mereka lah yang didik kami. Banyak program yang mereka buat untuk didik kita untuk faham tentang franchise business, untuk orang kata mengurus franchise business, untuk membuat SOP dan sebagainya. Daripada situlah kami belajar dan memang kami tak pernah miss. Pengasas home Puan Nurul sendiri. Ini perjuangan ya. Ini nak ceritanya nak orang kata nak berjaya not easy. Yang mana biasa pukul 3-4 pagi tu turun pergi naik bas. Tinggalkan saya jaga anak pula pada masa tu. Dia pergi seorang bila saya ada urusan lain. Naik bas daripada Ipoh semata-mata supaya apa? Kalau programnya pukul 9 dah ada. Bukan jadikan orang kata jarak tu sebagai alasan. Kadang-kadang orang bagi alasan, kalau saya dari Ipoh jauh nak sampai ke KL. Tu yang sampai pukul 12. No, tak ada reason. Yang penting kalau kata programnya pukul 9 kena sampai. Kata pukul 10 kena sampai. Jadi semangat itulah yang diperlukan bila kita nak menjadi salah seorang entrepreneur. Jadi itu yang saya kata, nak cari ilmu sebenarnya agensi dah banyak tawarkan. Tak perlulah orang kata terlalu gairah nak mencari apa yang ditawarkan di luar sana, terutamanya yang orang kata yang meminta bayaran yang di luar daripada akal kita lah, akal kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita jadi macam tu sebab mereka pandai bercakap. Mereka pandai memberi kata-kata manis sehingga lah kita rasa, oh ya, kalau aku follow dia mesti aku akan berjaya dalam bisnes. Tapi action tak pernah ada. Itu yang tak berjaya juga. Sedangkan agensi-agensi yang saya sebut tadi, KPDNCP, MFA dan PERNAS, banyak. Sebab kalau PERNAS sendiri dia ada akademi dia sendiri. Akademi itu sendiri dah buat R&D. Akademi sendiri ada panel-panelnya yang akan orang kata membantu bakal-bakal franchisor untuk memahami bisnes franchise itu sendiri. Dan juga kita kena faham di mana kita. Mereka pun akan bantu juga di mana kita. Maksud di mana dan jadi franchisor ke jadi franchisee. Sebab tu bila tadi orang kata persoalan tadi yang saya nampak, bagaimana kita nak tahu bisnes apa. Kalau saya sebagai orang kata orang yang berada dalam bidang counselling, sebab bagi saya antara kerja buat saya ialah membimbing tentang kerjaya. Itu antara core bisnes saya. Saya pun ada menulis tentang pemilihan kerjaya. Kalau saya melihat dari sudut psikologinya, antara alat bantu yang kita boleh guna pakai adalah psikometrik. Dengan psikometrik itu kita tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana kecenderungan kita, yang mana melibatkan dari sudut bukan sekadar minat. Sebab tu jadi kalau kita tengok suka makan, buat bisnes F&B tak boleh. Saya pun suka makan. Sebab tu perempuan pergi mana pun, saya dengan rumah akan cari apa? Kedai mana yang kita cari, kan sekarang mudah kan. Cari kat mana yang famous, yang viral, kita pergi cari. Kita pergi. Tapi kenapa kami tak buat bisnes tu? Sebab kita tahu passionate kita pada education. Itu jiwa kita. That's why kami buat business education. So, ingat, minat bukan segala-galanya. Tapi antara benda lain yang kita kena tengok adalah orang kata personality kita. Ada 3 elemen yang kita kena ambil tahu. Yang pertama minat, yang kedua personality, dan yang ketiga adalah nilai yang kita pegang. Apa nilai yang kita pegang? Nilai ni ada 21 kalau nak cerita. Panjang banyak cerita. Cuma kita kena faham secara ringkasnya salah satu nilai tu adalah konteks kita. Adakah kita ni sesuai buat bisnes yang mana konteksnya berhubung dengan manusia, ataupun bisnes kita ni konteksnya adalah berhubung dengan data, ataupun kita ni bisnes kita berhubung dengan orang kata peralatan, benda, ataupun kita ada ketiga-tiga elemen tersebut. Itu benda-benda yang kita kena tengok. Kalau nak cerita itu baru satu part dari sudut konteks. Sedangkan nilai ni ada 21 nilai yang kita kena tengok. Jadi benda-benda tu kalau dari sudut psikologi sebenarnya dah disediakan dah alat untuk kita tahu di mana kekuatan kita, analisis, di situ baru kita boleh tentukan dalam bidang mana kita patut ceburi, dan daripada situ baru kita pilih bisnes apa yang sesuai dengan diri kita, insyaAllah. Okay. Thank you. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Tajuddin berkaitan dengan kena ada ilmu, ya. Dan buat pengetahuan semua pendengar kita, untuk kita punya persidangan franchise antarabangsa juga, tema kita pada tahun ini ialah Knowledge for Change.
Knowledge for change sebab ilmu ni kita perlu sentiasa update knowledge kita. Dan kalau kita lihat apa yang telah berlaku, so much has happened. Macam COVID-19, pendigitalan, perubahan dari segi kehendak customer dan sebagainya, and business model juga change. Competition landscape juga berubah ya. Jadi semua kena berilmu supaya tak repeat the same mistake, supaya boleh jump start dan lebih kompetitif lah untuk pembangunan industri juga ya. Okey, jadi kita sebenarnya ada lagi 2 soalan sedikit agak ringkas saja kalau saya teruskan kepada Puan Nur Amalina. Ada yang tanya tadi katanya grant dah habis kan, tapi nak dapatkan detail berkaitan dengan matching grant kalau dia available lagi, matching grant. Okay, so maklumat mengenai matching grant memang ada di website dan juga boleh semak di website lah. So kita sebenarnya dah tutup permohonan lah macam yang saya maklumkan tadi tu. Tapi sekiranya ada permohonan yang masih masuk, kita KIV kan sahaja. So segala maklumat mengenai program franchise mikro dan franchise mampu milik ada di website kpdnhep.gov.my. So boleh lihatlah di situ apa program-program yang kementerian tawarkan untuk industri franchise. Jadi yang keduanya adalah tadi kalau kita tahu ada senarai franchisor kan di website, bagaimana pula dengan senarai franchisor mampu milik? So 16 senarai yang saya maklumkan tadi tu memang ada juga di website KPDNHCP. Boleh lihat kpdnhcp.gov.my. Dan senarai itu kita sentiasa update lah. Maknanya sekiranya ada lagi package yang mendapat kelulusan daripada kementerian, kita akan update di website. So hanya pihak awam hanya perlu melihat di website kpdnhcp.gov.my. Jadinya maknanya maklumat matching grant telah ditutup, tetapi maklumat ada di website. Dan list franchisor mampu milik dan mikro juga ada di website ya. Jadi untuk kita penutup lah ya, apakah kata-kata terakhir ataupun pesanan yang boleh diberikan oleh pihak kementerian kepada pendengar kita di luar sana, terutama sekali bakal franchisor ataupun franchisee? Okay, alright. So penglibatan kerajaan dalam membangunkan industri franchise ni bukan sesuatu yang baru ya. Just untuk makluman semua, sebenarnya penglibatan kerajaan dalam industri franchise start pada tahun 1987. Ada ucapan Tun Mahathir tentang franchise pada tahun 1987. So we have gone a long way bersama-sama industri franchise. Dan kita setakat ini yang saya lihat memang kerajaan berhasrat untuk terus membantu industri franchise untuk berkembang. So kita harap rakyat tidaklah risau tentang penglibatan mereka di dalam industri franchise, kerana industri franchise ni memang mempunyai backing daripada kerajaan dan dari segi akta pun kita ada dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya kita telah pun mendapatkan satu perkongsian yang terbaik ya berkaitan dengan topik kita pada petang ini, iaitu franchise mikro dan franchise mampu milik, di mana kita telah pun mengupas isu ini dengan lebih lanjut lagi. Dan kita mengharapkan agar industri franchise terus memberikan sumbangan yang bermakna kepada pembangunan ekonomi negara ya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah-penceramah yang telah pun berkongsi ilmu dan pengalaman. Puan Nur Amalina, terima kasih. Encik Derek Yeo, Encik Tajuddin dan juga Lindy Mah ya. So itu sahaja masa yang kita ada untuk webinar siri 5 kita pada hari ini, dan semoga kita berjumpa dalam sesi webinar yang akan datang. Sekian, terima kasih dan salam hormat.